Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bahagian ringkasan eksekutif, saya akan membincangkan satu part dalam ringkasan eksekutif iaitu pelaksanaan formatif dan penaksiran formatif dan alternatif secara atas talian sewaktu pandemik COVID-19 2020. Jadi, secara ringkasnya sebelum kita bermula dengan perbincangan kita, coronavirus disease 2020 telah bermula di China dan ia telah menjadi satu pandemik global yang telah melanda majoriti negara di dunia oleh kerana kadar rebakannya yang terlalu cepat dan jangkitannya yang terlalu tinggi telah menyebabkan berlaku kepincangan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Jadi, antara sektor-sektor yang turut terkesan dengan pandemik global ini adalah sektor pendidikan. Okay, Malaysia juga turut terkesan dengan pandemik COVID-19. Jadi, pada bulan Mac 2020, kerajaan telah mengarahkan untuk mengadakan perintah kawalan pergerakan disebabkan di negara Malaysia telah terlalu tinggi dan cepat kadar jangkitan COVID-19 yang berlaku. Jadi, sebagai langkah pencegahan, kerajaan telah menutup IPT, sekolah dan institusi pendidikan. Okey, jadi walaupun sekolah ditutup, tapi masih lagi kita perlu untuk meneruskan sesi pembelajaran dan pengajaran di negara kita. Jadi sebagai panduan, KPM telah mengeluarkan satu garis panduan kepada guru-guru di seluruh Malaysia untuk mengadakan pembelajaran secara atas talian. Hal ini juga termasuklah dengan penaksiran. Dan menurut petikan daripada garis panduan pengajaran dan pembelajaran semasa perintah kawalan pergerakan akibat penularan jangkitan COVID-19 pada poin 6.1.1, guru digalakkan menggunakan kaedah pembelajaran melalui pelbagai pelantar pembelajaran yang bersesuaian secara dalam talian. Okey, sekarang ni ia adalah termasuk juga dengan penaksiran dan antara jenis penaksiran yang boleh digunakan secara atas talian sewaktu pandemik ni adalah formatif dan alternatif. Ia adalah dua jenis penaksiran yang paling bagus yang boleh kita gunakan sewaktu pandemik ini kerana kedua-dua jenis penaksiran ini boleh digunakan dalam pelbagai situasi dan di mana-mana sahaja. Okey, jadi apa jadi dengan penaksiran sumatif? Iaitu yang biasa kita lihat daripada penaksiran sumatif ni adalah peperiksaan bertulis pada setiap hujung tahun. Okey, penaksiran sumatif ni masih lagi boleh digunakan. Cumanya dia telah bertukar kepada penaksiran alternatif. Ini kerana penaksiran alternatif dia lebih bersifat holistik, lebih bersifat fleksibel dan lebih mudah digunakan dalam setiap situasi yang perlu dihadapi oleh pelajar dan guru dan juga dia lebih sesuai dengan setiap subjek. Mungkin sebagai contoh saya beri, okey, mungkin ada satu subjek yang memerlukan amali yang sangat banyak. Jadi, amali tidak boleh dilakukan pada waktu perintah kawalan pergerakan dan waktu penularan pandemik COVID-19. Hal ini kerana mereka tidak boleh lagi bersua dan berjumpa di dalam satu tempat dengan kuantiti yang sangat banyak. Jadi, sebagai langkah proaktif, penaksiran sumatif yang sepatutnya dilakukan secara bersemuka telah ditukar kepada penaksiran alternatif. Jadi, sebagai contoh, sekiranya mereka ada amali bertukang, mereka boleh sebagai penaksiran sumatif, mereka boleh menukarkan bentuk
penaksiran sumatif tersebut daripada amali bertukang di dalam bengkel di sekolah kepada satu tugasan, contoh sebagai e-portfolio untuk memberikan e-portfolio untuk mencari segala jenis kayu ataupun jenis-jenis kayu yang sesuai untuk digunakan kepada perabot-perabot tertentu. Okey, ada juga pertimbangan semasa melaksanakan penaksiran atas talian. Hal ini kerana tidak semua pelajar mempunyai privilege ataupun keistimewaan terhadap rangkaian internet. Okey. Hal ini lagi menyukarkan keadaan bila pelajar pelajar dan guru tidak dibenarkan untuk menjalani sesi PDP secara bersemuka. Dan hal ini disebabkan oleh faktor-faktor keselamatan. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh guru adalah yang pertama adalah membuat bancian. Guru perlu membuat bancian sama ada pelajar mereka ada akses internet atau tidak. Dan kena pasti pelajar bermasalah. Bermasalah di sini bukan bermasalah disiplin, tapi bermasalah daripada kemudahan pembelajaran secara atas talian seperti internet ataupun smartphone. Dan yang ketiga adalah langkah penyelesaian yang bersesuaian dengan pelajar tersebutlah. Sebagai contoh, sekiranya pelajar tersebut dia tidak mempunyai apa-apa medium untuk melaksanakan penaksiran secara atas talian seperti contoh handphone ataupun internet. Jadi guru perlu mencari satu inisiatif, satu langkah yang lebih yang boleh mencapai pelajar mereka seperti menghantarkan kertas soalan secara pos kepada anak murid mereka lah. Okey, sekarang kita akan lihat bagaimana pelaksanaan penaksiran formatif sewaktu pandemik COVID-19. Jadi sebelum kita membincangkan beberapa perkara, kita perlu tahu apakah fungsi penaksiran formatif secara atas talian. Okey, yang pertama adalah untuk mengumpul data sepanjang tempoh pembelajaran atas talian. Hal ini penting sebab penaksiran formatif ni seperti yang kita tahu adalah satu proses yang berterusan walaupun dia tidak digradekan. Data masih lagi diperlukan untuk memantau perkembangan pembelajaran. Jadi antara kaedah yang boleh digunakan untuk mengumpul data adalah dengan meminta pelajar membuat refleksi ataupun menghantar gambar ataupun video progres mereka dalam yang menunjukkan perkembangan pembelajaran. Antara aplikasi yang boleh digunakan untuk mengumpul data adalah Seesaw, WhatsApp ataupun Padlet. Ya, fungsi kedua adalah fokus kepada maklum balas. Bila kita nak menyemak kefahaman sesi pembelajaran, kita perlu ada komunikasi dalam bentuk maklum balas dalam sesi pembelajaran tersebut. Guru dia boleh bagi satu maklum balas secara tulisan ataupun lisan. Dan sekiranya pelajar berada dalam sesi pembelajaran selaras ataupun berada dalam satu tempat, satu platform, pelajar boleh minta maklum balas secara direct kepada individu tersebut ataupun secara kumpulan. Sekiranya pelajar tak berada dalam sesi pembelajaran yang selaras, pelajar boleh menulis refleksi dan menghantar maklum balas kepada email tenaga pengajar dan Putra Blast ataupun hub-hub pembelajaran lain. Yang ketiga adalah untuk menyemak kefahaman pelajar sewaktu sesi selaras dalam talian. Kita perlu faham sesi selaras dalam talian ni adalah di mana pelajar dapat berkumpul dalam satu platform yang sama pada waktu yang sama. Okey, sebagai contoh, sesi penaksiran dilakukan di Meet, Google Meet ataupun di Zoom. Okey, dalam Google Meet ataupun Zoom sebagai contohnya, dia membolehkan guru untuk melakukan penaksiran formatif. Hal ini kerana terdapat beberapa pilihan dalam Google Meet dan Zoom
yang membolehkan penaksiran formatif berlaku seperti butang thumbs up di Zoom, butang ya ataupun tidak, butang ruangan chat. Okey. Semakan ni pentinglah untuk kita tahu kita menilai sejauh mana kefahaman pelajar sewaktu kelas online dijalankan. Yang keempat adalah untuk memanfaatkan perbualan peribadi. Perbualan peribadi di sini bermaksud antara guru dan pelajar perlu ada komunikasi peribadi yang untuk memantau perkembangan pembelajaran individu tersebut. Antara alat-alat yang boleh digunakan secara atas talian sewaktu pandemik adalah Marco Polo. Ini adalah satu aplikasi video, dan Flipgrid. Begitu juga. Dia memanfaatkan perbualan peribadi ni, dia penting untuk memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran lah, sebab kita tak tahu sama ada pelajar tu dia tahu, dia faham dan boleh buat ataupun tidak. Dan yang terakhir sekali adalah untuk memantau pembelajaran sosial dan emosi. Okey, selain pembelajaran secara pengetahuan kita yang biasa, cikgu juga perlu memantau pembelajaran sosial dan emosi diorang. Sosial diorang macam mana? Adakah diorang boleh berkomunikasi sesama rakan kumpulan sewaktu pandemik secara atas talian? Adakah mereka okey dengan pembelajaran secara atas talian, ataupun adakah mereka ada masalah? Jadi perkara-perkara ini, aspek sosial dan emosi juga perlu dititik beratkan lah, selain daripada pengetahuan. Ini kerana aspek sosial dan emosi ni dia dapat mempengaruhi pembelajaran pelajar dan proses pembelajaran pelajar. Kita beralih pula kepada pelaksanaan penaksiran alternatif sewaktu pandemik COVID-19. Okey, bagaimanakah pelaksanaan penaksiran alternatif ni boleh dilakukan? Okey, sebelum kita tahu bagaimana cara untuk menggunakan penaksiran alternatif ni, kita perlu tahu bahawa penaksiran alternatif ni boleh digunakan untuk memenuhi keperluan penaksiran formatif dan sumatif. Di mana penaksiran formatif ni kita guna untuk memantau perkembangan pembelajaran pelajar dan membuat penambahbaikan daripada situ. Dan penaksiran sumatif ni pula adalah untuk menilai, menggradekan pelajar. Dan sesebuah penaksiran tu yang dijalankan juga perlu memenuhi course learning outcome ataupun hasil pembelajaran dalam bahasa Melayu bagi setiap topik. Kaedah pelaksanaan penaksiran alternatif ni ditentukan oleh hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Sebagai contoh, okey, sekiranya hasil pembelajaran pertama memerlukan komunikasi dalam hasil pembelajaran tersebut, okey, kita akan menggunakan alat alternatif yang bersesuaian untuk memenuhi dan mencapai hasil pembelajaran yang mahukan komunikasi itu dicapai. Okey, sebagai contoh, alat alternatif yang sesuai adalah Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Poll, Quiz melalui Edmodo dan Moodle. Okey, kenapa saya memberikan contoh Kahoot, Quizizz tersebut? Kerana okey, komunikasi antara pelajar dan guru adalah penting. Jadi Kahoot, Quizizz dan Mentimeter ini dia berperanan untuk membuat seperti soal selidik ataupun bancian kepada pelajar untuk guru meminta data mengenai
kelemahan yang topik-topik yang lemah dalam silibus yang pelajar tidak mampu untuk lakukan secara bersendirian. Maknanya dia tak mampu untuk belajar secara sendiri dan agak susahlah bagi dia orang. Jadi, selepas guru akan meminta pelajar menjawab, kemudian guru akan membuat data. Jadi, apabila data tu dihasilkan, langkah seterusnya adalah pengajar perlu buat penyampaian segera ataupun kita panggil macam tadilah menggunakan Zoom dalam satu platform yang sama dan pada waktu yang sama agar komunikasi tu lebih efektif orang kata. Melalui penjumpaan video sebagai contohnya hanya untuk bahagian-bahagian yang penting yang perlu diberi perhatian. Jadi di sini komunikasi tu telah dapat dicapai melalui bancian yang telah dilakukan oleh guru, kemudian dan penambahbaikan yang dilakukan oleh guru selepas daripada bancian tersebut. Okey, yang kedua, sebagai contoh yang kedua pula, sekiranya hasil pembelajaran yang dimahukan memerlukan pelajar memenuhi kriteria pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah. Okey, alat alternatif yang sesuai sebagai contoh saya beri sains sosial. Sekiranya pelajar tu berada dalam bidang sains sosial, mungkin guru boleh meminta pelajar untuk menganalisis filem dan mengaitkannya dengan konsep yang telah dipelajari oleh pelajar di dalam kelas. Itu kaedah alternatif. Jadi mereka akan lebih berasa seronok dan akan berasa lebih penaksiran tu secara autentik sebab filem ni dia biasanya akan menggambarkan situasi sebenar dalam kehidupan. Dan apabila pelajar dapat mengaitkan situasi sebenar dalam kehidupan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari, dia akan meningkatkan lagi pemikiran kritikal dan mereka boleh lebih meningkatkan penyelesaian masalah diorang. Okey, itu untuk sains sosial. Sekiranya untuk numeracy, contohnya guru akan memberi satu carta ataupun kajian kes ataupun berita ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan isu semasa, contoh seperti COVID-19, dan guru perlu meminta mereka untuk menganalisis carta dan membentangkan hasil analisis tersebut. Jadi ini akan meningkatkan lagi lah pemikiran kritikal pelajar dan meningkatkan lagi penyelesaian masalah. Jadi hasil pembelajaran kursus telah dapat dicapai dan penaksiran alternatif telah digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran kursus tersebut. Okey, contoh yang terakhir adalah reka cipta dan kepimpinan. Okey, contohlah hasil pembelajaran memerlukan diorang mereka. Benda ni biasa bagi subjek-subjek yang berbentuk teknikal lah. Seperti reka bentuk teknologi, sains pertanian. Okey, dari sini untuk mendevelopkan pelajar untuk memiliki reka cipta dan kepimpinan ni, guru perlu memberikan projek kepada mereka. Dan daripada situ pelajar akan dapat menunjukkanlah kemampuan mereka untuk membenarkan tindakan mereka dan buat sampai habis. Dan sebab tu daripada situ kita akan nampaklah kepimpinan dalam kumpulan, bagaimana inovasi mereka, bagaimana reka cipta mereka tu dapat merangsangkan guru dan orang luar lah. Okey. Berbalik tadi kepada kemahiran komunikasi tadi yang saya cakap tadi lah, ada beberapa aplikasi lah yang boleh digunakan sebagai contoh Kahoot, Mentimeter, Zoom, Google, Moodle, Google Form. Terlalu banyak aplikasi secara atas talian yang dapat memudahkan lagi pembelajaran dan penaksiran secara atas talian sewaktu pandemik ni. Okey, sebagai kesimpulannya, guru perlu membuat pertimbangan sebelum menentukan kaedah penaksiran yang bersesuaian. Kaedah penaksiran tersebut perlu bersesuaian dengan situasi pelajar
sewaktu pandemik COVID-19. Sama ada mereka ada talian internet yang bagus, talian internet yang sederhana, hanya ada komputer ataupun tiada kemudahan langsung seperti internet dan smartphone tu tiada. Okay. Yang ketiga, kesimpulan ketiga adalah penaksiran formatif dan alternatif adalah jenis penaksiran yang paling sesuai sewaktu pandemik. Penaksiran alternatif juga boleh digunakan sebagai tujuan penaksiran formatif dan sumatif, dan penaksiran ini juga perlu dijalankan bersesuaian dengan hasil pembelajaran kursus. Sekian daripada saya. Terima kasih.